Saudara, begitu indah sekali Tuhan menciptakan keluarga. 我们觉得很美好，因为上帝为我们创造了家庭。 Suami didesain Tuhan untuk menjadi pelindung atau bahasa kerennya sekarang provider bagi istrinya. 所以呢，丈夫是呢我们家庭的一家之主，来看顾保守我们。 Tetapi bukan hanya itu saja saudara, tetapi istri juga didesain Tuhan menjadi pribadi yang unik saudara. 但是呢，我们的妻子呢，也是上帝所创造的一个很奇妙的独特的人。 Istri didesain Tuhan untuk menerima apapun yang diberikan oleh suaminya, menyimpannya dan memultiplikasikannya. 所以呢，这个做妻子的，从丈夫所给他的意见当中，他能够使用出来，把它应用出来， Nah setelah dia multiplikasikan, dia kembalikan lagi kepada suaminya. 就是让他能够再次的传达给他的丈夫。 Jadi apapun yang diberikan oleh si suami, maka istri akan terima, simpan, multiplikasi, kembalikan. 所以呢，这个做妻子的从丈夫当中所听到的，然后呢，他接受了，然后呢，就把它分享给他丈夫。 Jadi kalau suami kasih rumah sama istri, istri terima, simpan, multiplikasikan, dikembalikan dengan suasana istana. 所以呢，当丈夫呢把这个 Betul 家给妻子的时候，那么这个做妻子呢，就好好的去装饰这个房子，让这个房子呢成就家庭的完工。 Ya ibu-ibu ya, dikasih rumah sama suami, betul kan? Disajikan suasana istana. 是的，我们做妻子的很了不起的，因为我们能够把我们的家改造成一个很好的这个皇宫。 Kalau suami kasih uang sama istri, istri terima, disimpan, dimultiplikasikan, dikembalikan dalam bentuk makanan yang enak. 然后 Betul 呢 ibu-ibu? 丈夫呢把钱交给妻子，然后呢妻子就还利用呢，让他成为一个煮菜，成为一个佳肴美食， Betul nggak ibu-ibu? 对吗，姐妹们？ Oh, yang jawabnya kayaknya ragu-ragu ya. 好像呢 Yeah. 你们答的不怎么诚心的很回答。 Jadi istri itu didesain untuk apapun yang diberikan oleh suami, terima, simpan, multiplikasikan dan kembalikan. 然后呢，无论是怎样呢，妻子从丈夫所领受的，然后把它应用起来，然后归还给丈夫。 Jadi kalau suaminya kasih stres sama istrinya, 如果呢，丈夫给妻子压力了， diterima sama istri, disimpan, 妻子接受了，然后把它藏起来， dimultiplikasikan, 然后把它这个化为 dikembalikan dalam bentuk. Ya, Bapak Ibu jawab sendiri ya. Saudara, pernikahan itu begitu unik, saudara. 弟兄姐妹们，婚姻是一件很独特的事情。 Saking uniknya kita menyadari bahwa tidak ada satupun pernikahan di dalam dunia ini yang sempurna. 因为实在是太独特了，所以呢，在这个世界上没有一个完美的家 Minggu 庭。 lalu kita sudah belajar bagaimana tidak ada keluarga yang sempurna di tengah-tengah dunia. Bahkan di dalam Alkitab pun tidak ada keluarga yang sempurna. 上个星期呢，我们已经讲到了，在这个世界上呢，没有完美的家庭，甚至呢，在圣经里面所描述的家庭，也不是完美的家庭。 Tetapi dalam ketidaksempurnaan kita belajar menjadi keluarga-keluarga yang ilahi. 但是呢，在这个不完美的家庭当中，我们要成为一个很完美的一个很好的这个基督徒。 Dan hari ini kita mau belajar menjadi keluarga yang bertumbuh, saudara. 今天我们所要学习的这个题目是成长中的家庭。 Saya mengajak kita, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. 我们一起来看路加福音第1章第5到25节。 Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25, tidak semua ayat dibacain. Ya, hanya beberapa ayat saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia beberapa ayat, lalu nanti bahasa Mandarin juga beberapa ayat. 我 Ya, 们并没有读完全部呢，然后牧师读几段的这个印尼文，然后继续由中文来读。 saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu, saudara. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Berikutnya ayat 10 sampai ayat 14 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 烧香的时候，众百姓在外面祷告，有主的使者站在香坛的右边，向他显现。
撒加利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见。你的妻子以利沙伯将给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。” Berikutnya lagi, saudara, saya akan bacakan ayat 18, 24, dan 25. Dalam bahasa Indonesia saja. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Saudara, ada pepatah Indonesia mengatakan tidak ada gading yang tak retak. 弟兄姐妹们，在印尼文呢有一个成语叫做“没有不带裂缝的象牙”。 Saudara, kita tahu artinya adalah bahwa tidak ada hal yang sempurna di dalam dunia ini. 可以说呢，就是说呢，在这个世界上没有完美的事情。 Sesempurnanya sesuatu hal tetap pasti ada cacatnya. 无论这件事情是多么的美好，但是它总是有瑕疵的。 Dan it's okay to not be okay ketika tidak sempurna. 就是说呢，就是不完美也是 OK 的。 Nah, sore hari kita mau belajar daripada keluarga Zakaria dan Elisabet, bagaimana kemudian mereka menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. 今天呢，我们要从这个撒加利亚和以利沙伯的家庭当中来学习，他们如何在基督里他们的成长。 Saudara, ketika memulai ceritanya, maka Lukas mengatakan ada seorang imam yang bernama Zakaria. 然后呢，这个路加呢开始记述呢，说有一个名叫撒加利亚的祭司。 Saudara, kalau disebut sebagai seorang imam, artinya dia adalah seorang rohaniwan pada waktu itu. 如果在当时呢，说他是一个祭司呢，他就是神职人员。 Dan sudah pasti, saudara, Zakaria adalah seorang yang berasal dari keturunan suku Lewi, saudara. 所以撒加利亚呢是利未的后代。 Artinya dari kecil, saudara, dia sudah terbiasa melayani Tuhan. 意思是说呢，他自小呢就开始服侍上帝。 Dan seumur hidupnya diberikan kepada Tuhan, didedikasikan kepada Tuhan. 就是呢，上帝赐给他一生，然后他就将他的一生奉献给主。 Wah, ini seorang yang kalau kita bilang adalah pria rohani. 所以呢，我们现在称他是一个属灵的人。 Lalu kemudian Lukas memperkenalkan istrinya yang bernama Elisabet dari keturunan Harun. 然后他的太太以利沙伯呢，她是亚伦的后裔。 Saudara, bukan cuma dia mempunyai seorang istri, tapi istrinya pun adalah keturunan daripada imam, saudara. 然后呢，他不但有一位妻子，他的妻子也是祭司的后裔。 Seorang wanita yang juga terbiasa dari kecil tentang hal-hal yang rohani dan bahkan dia melayani Tuhan. 那么这个女人呢，自小呢，她就是一个属灵的人，而且她自小就侍奉上帝。 Wah, klop banget saudara ya. 所以呢，我们看这一对夫妻呢，是很特别，很了。 Kalau kita lihat seorang pemuda yang mencintai Tuhan, giat melayani Tuhan, terus dapat pacar ya seorang perempuan yang juga mencintai Tuhan, giat melayani Tuhan, senang nggak Bapak Ibu? 如果呢，看见一个年轻人呢，他很勤于来侍奉主，他很爱 Wah, 主， kita pasti 而且 senang. 他的女朋友呢，也是一个很勤于侍奉的人，爱主的人。那么我们觉得呢，他们就是一对很合适的这个一对恋人。 Wah, panjang juga ya terjemahannya ya. Saudara, tetapi bukan hanya sampai di situ. Dikatakan oleh Lukas, 我们看这个路加， Lukas berkata bahwa suami istri ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. 而且呢，圣经记载呢，这一对夫妻在神的面前过正直虔诚的生活， Mereka menuruti perintah Tuhan dengan tidak bercela. 就是他们遵循上帝的话语，在生活上没有瑕疵。 Ini bukan orang sembarangan, saudara. 弟兄姐妹们，这不是普普通通的人， Bukan cuma cinta Tuhan, 他们不但爱主， bukan hanya dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, 不但他们将一生奉献给主， tapi sungguh-sungguh taat perintah Tuhan tanpa cela loh, 就 ditulis. 是说呢，他们负起遵守上帝的诫命，无可指责。 Wow, kalau mau dikatakan this is the best couple of the year. Ini pasangan yang sangat luar biasa. 可以说呢，这是一对很了不起的夫妻。 Tetapi saudara, kita membaca kisah ini kemudian kita mendapati sebuah keretakan seperti gading yang retak, yang tidak sempurna itu. Dikatakan oleh Lukas, tetapi mereka tidak memiliki anak.
但是若是我们看这一篇经文的话，那么就看见呢，他们的家庭呢有一件事情不完美呢，就是好像说呢，没有不带裂缝的象牙。 Bagaimana mungkin seorang yang melayani Tuhan, seorang yang begitu aktif mencintai Tuhan, hidupnya tidak bercela, nggak punya anak? 怎么可能呢？一个请你侍奉上帝的人，他们一生爱主的人，他们夫妻在上帝的面前无可指责，怎么会没有孩子呢？ Kalau Zakaria dan Elizabeth hidup di zaman sekarang mungkin tidak akan terlalu jadi masalah, saudara. 如果现在的撒加利亚这个以利沙伯呢是不成问题的。 Karena hari ini banyak juga pasangan-pasangan yang menyerukan child free, betul? 现在因为很多的这个年轻的夫妇，他们都想介意。 Tetapi masalahnya Elizabeth dan Zakaria ini hidup di masa yang lampau dengan pemahaman pada waktu itu bahwa anak adalah berkat Tuhan. 但是在他们当下的时代呢，他们社会人士呢，认为的是夫妻有了孩子，这就是蒙上帝赐福的人。 Jadi kalau satu keluarga itu tidak memiliki anak, maka netizen langsung mikirnya macam-macam, saudara. 所以若是这对夫妻呢没有孩子呢，那么社会人士呢就有很多的这个不同的想法了。 Ya tahun pertama pernikahan belum punya anak ya, orang masih santai lah ngomongnya ya, kapan punya anak. 然后当他们结婚了1年还没有孩子呢，那么人们就会说呢，他们几时会有孩子呢？ Tahun kedua masih santai lagi, kapan punya anak tapi nadanya agak sedikit besar. 然后第2年呢，他们还是很悠闲的说，你们几时呢还会有孩子呢？但是他的声音就大一点了。 Tahun kelima nanya lagi kapan punya anak, tapi dalam kurung dengan nada yang agak sedikit lebih berat. 但是呢，在第5年的时候，他们还说没有孩子，但他们的声音的音调又不一样了。 Apalagi saudara kemudian Lukas memberikan catatan bahwa ternyata bukan mereka nggak mau punya anak, tapi ada masalah dengan Elizabeth, yaitu Elizabeth mandul. 就是呢，路加记载呢，并不是这对夫妻不要孩子，乃是因为呢，他的太太呢有这个问题，就是她不能生育。 Wah, ini saudara menjadi masalah besar bagi keluarga ini. 这成为这个家庭最大的这个问题了。 Dengan budaya pada waktu itu ketika seorang istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suami, suami punya hak untuk bisa menikahi wanita lain untuk bisa mendapatkan keturunan. 因为在当时的风俗呢，就是当他们一对夫妻结婚过后呢，做太太的不能够生孩子，那么这个丈夫呢就有权利呢，另外娶了一个女子，让她为延续后代。 Tetapi saudara syukur bahwa ketika kita membaca firman Tuhan dikatakan bahwa Elizabeth dan Zakaria ternyata mereka sudah lanjut. Artinya saudara, cinta Zakaria kepada Elizabeth tidak berkurang meskipun Elizabeth tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. 但是我们很感恩呢，在圣经当中记载，虽然他们没有孩子，但甚至他们活到老了也没有孩子，但是他们也没有做出其他的事情。 Nah, saudara kita mau belajar dari keluarga ini apa sih yang mereka hadapi, apa sih yang membuat mereka bertumbuh dari kisah yang kita baca dalam Injil Lukas. 弟兄姐妹们，我们要从这个家庭当中学习，就是他们如何从这个家庭当中走出这个阴霾。 Nah, saudara yang pertama kita mau belajar adalah keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang bertumbuh di dalam doa. 然后呢，我们要学习呢，一个成长的家庭就是在祷告中成长。 Saudara, doa seringkali dipikirkan oleh banyak orang sebagai sebuah permintaan, permohonan. 很多人认为祷告就是我们向上帝祈求。 Maka kalau nggak ada permohonan, kagak ada permintaan, tidak berdoa. 若是你没有祈求，那么就是说你没有祷告。 Saudara, kalau pemahaman kita hanya sebatas demikian, maka kita melihat doa itu sangat sempit sekali. 若是我们有这样的看法之话，那么我们对这个祷告这个名词只是一个很狭义的。 Maka tidak heran ada banyak orang kemudian menjadi marah, kecewa, kalau doanya kemudian tidak dijawab oleh Tuhan. 所以有些人呢，因为他的祷告没有蒙上帝的应允，他就会生气，然后对上帝发怒。 Tetapi tidak demikian dengan keluarga Zakaria dan Elizabeth, saudara. 但是呢，在撒加利亚和以利沙伯的家庭当中，并没有这样。 Saudara, kita tahu bahwa Elizabeth dan Zakaria adalah pribadi-pribadi yang terus berdoa kepada Tuhan. 圣经记载呢，这一对夫妻不断的在上帝面前祷告。 Bahkan ketika malaikat Tuhan mendatangi Zakaria, malaikat berkata, Tuhan menjawab doamu. Artinya
Doa menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan Zakaria. 所以当这个天使来对撒迦利亚说话的时候，说你的祷告蒙应允，就是说呢，这一对夫妻呢，他们总是在祷告当中，祷告不离开他们。 Doa bukan hanya sekedar kemudian menyampaikan permohonan kepada Tuhan, meminta sesuatu yang mereka inginkan. 祷告呢，不单是将我们所要的告诉上帝，就是向上帝祈求某一件的事情。 Tetapi di dalam doa kemudian mereka juga menyadari, mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong mereka hidup seturut kehendaknya. 然后呢，他们在祷告中不断的恳求上帝，让上帝垂听他们祷告，也让他们在祷告中能够成长。 Saudara, kalau kita mau dramatisir sedikit kisah daripada Elisabeth dan Zakaria ini, 如果呢，我们要把这一对夫妇呢，的这个故事成为一个戏剧化的家庭，戏剧化的话， kira-kira bagaimana omongan umat Israel ketika melihat Elisabeth keluar dari rumah jalan-jalan ke sekeliling kampung? 就是说呢，当这伊丽莎白呢，当她走出家门到市场的时候呢，那么呢，人们对她的态度是怎么样的呢？ Maka emak-emak satu kompleks itu mulai bisik-bisik, tuh. 然后呢，在这个整个这市区的人，就那些做妇女的，就很一直在那边小声 Itu 的说。 semua Elisabeth mandul. 他们说呢，伊丽莎白不能够生育的， Semua kan harusnya jadi contoh ya. 她应该成为我们的榜样的。 Kok bisa sih semua mandul? Jangan-jangan dia ada dosa loh. 不要因为呢她是师母呢，她不能够生育，或者是她犯了罪。 Maksud saudara, ini desas-desus bukan cuma sekedar omong-omong saja, saudara. 弟兄姐妹们，他们不是在这个议论纷纷而已， Tetapi menjadi sebuah rahasia umum di kalangan masyarakat pada waktu itu. 因为成为了当时社会的这个公开的秘密了。 Saudara bisa bayangkan ketika setiap kali Elisabeth ke pasar, dia ke tempat lain, dia berjumpa dengan orang dengan tatapan-tatapan yang penuh curiga, penuh dengan tanda tanya. Kenapa kok dia mandul? 所以当这伊丽莎白呢到这个市场的时候，她看到呢这个别人异样的眼光的时候，她会有什么的想法呢？ Bahkan mungkin dia lebih dikenal sebagai si mandul. 因为呢别人给她一个名号，就是不生育的女人。 So, betapa beratnya pergumulan yang Elisabeth hadapi pada waktu itu. 所以在当时呢，伊丽莎白所面对的这个征煞是何等的大。 Tetapi Elisabeth tidak putus di dalam doanya kepada Tuhan. 但是呢，在伊丽莎白呢，在祷告中一直不断的坚持，没有停止不祷 Mereka 告。 menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. 他们把他们一切呢全然交托于主。 Walaupun kita tahu kisah berikutnya dijelaskan oleh Lukas bahwa malaikat menjawab pergumulan Zakaria dan Elisabeth ini membawa berita sangat baik sekali. 就是在圣经中记载呢，天使呢把这个大好的信息传达给这个撒迦利亚， Doamu dijawab Tuhan. 你的祷告已经蒙应允了。 Wow, saudara, saya tidak kebayang, saudara, satu doa yang kita naikkan puluhan tahun baru dijawab oleh Tuhan. 我无法想象呢，一个为某一件事情祷告了几十年，忽然之间蒙应允了，那么你的反应是如何的？ Ada di sini yang berdoa satu hal untuk selama puluhan tahun. 在你们当中有没有人呢，为了某一件事情祷告了几十年的吗？ Saudara, saya berdoa belasan tahun, hampir 20 tahun berdoa untuk mama saya supaya Tuhan tolong dia bisa menerima kasih karunia Tuhan. 弟兄姐妹们，我对我的母亲祷告了10多年、20年，我希望我的母亲呢能够信主。 Pada waktu Tuhan menjawab, dia menerima Yesus, saya merasa sangat amazed sekali dan enggak menyangka. 所以当我的母亲说要信主的时候，我觉得呢，好像呢是无法想象到的。 Nah, saudara, itulah yang dialami juga oleh Zakaria. Dia berkata, bagaimana mungkin kami punya anak, kami udah tua loh. 然后这也是这个撒迦利亚的感受，他说怎么可能？我们这么老了，怎么可能会还有孩子呢？ Tiap malam udah pasang koyo, pakai balsam, pakai apa ya. Masih mau punya anak lagi, aduh ya. 整个每天晚上都拜上那个膏药了，怎么还想要有孩子呢？ Bagaimana mungkin? 怎么可能呢？ Tetapi saudara, itu mungkin bagi Allah. 但是这在上帝是可能的事情。 Maka sebabnya saudara, ketika kemudian Elisabeth mengandung,
Satu hal yang Elisabet katakan, Tuhan menghapuskan aibku. 所以当这个以利沙伯呢知道她已经怀孕的时候呢，她直接说呢，上帝已经除去了我的这个羞耻。 Puluhan tahun aku menerima hujatan, cibiran daripada orang-orang dan hari ini Tuhan menghapus semua itu. 因为我几十年来呢，都被人在讥笑着我，在背后谈论我，但是现在你已经为我除去了这个羞耻。 Saudara, jawaban Tuhan di dalam doa kita menjadi jawaban yang sungguh-sungguh menolong kita memahami dan mengerti kehendaknya. Amin. 所以呢，从祷告当中，我们蒙应允，让我们真正的明白上帝的旨意。 Mungkin kita berkata, oh Musa itu karena Tuhan jawab, makanya gampang. Puluhan tahun nunggu nggak apa-apa lah, yang penting Tuhan jawab. 有的人说呢，牧师，那没事的，虽然只是几十年，但是只要蒙应允就已经好了。 Tapi bagaimana kalau kita udah berdoa sekian tahun, sekian kali, kemudian Tuhan jawab tidak? 但是我们祷告了几十年，但是上帝不应允的话，那么你们的心里的感受如何的呢？ Saudara, salah satu tokoh dalam kisah perjanjian baru 在这个新约圣经当中，有一位人物， berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tolak doanya. 就是他向上帝祷告，但是上帝呢，不应允他的祷告， Yaitu Paulus. 就是保罗。 So, dalam pelayanan yang sekian begitu lama, Paulus berdoa Tuhan, 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. 那么保罗呢，在他的侍奉当中，他3次向上帝祷告，求上帝将这个刺离开他。 Saudara tahu apa jawaban Tuhan buat Paulus? 那么呢，上帝如何回应这个保罗的祷告呢？ Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 我的恩典是够你用的， Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 因为我的恩典是在人的软弱上显得完全。 Saudara, artinya Tuhan tidak mau mengangkat duri dalam daging itu. 就是说呢，上帝不愿意弃去他的这个刺， Tuhan membiarkan pergumulan itu tetap ada dalam kehidupan Paulus. 上帝仍然任凭这个刺呢，在这个保罗的身上。 Tuhan berkata, tetap itu akan ada, tetapi kasih karuniaku cukup bagi kamu. 上帝说这个刺仍然在你的身上，但是我的恩典是够你用的。 Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? 那么我们从这个故事当中学习什么功课 Saudara, 呢？ doa adalah sebuah sarana di mana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. 祷告呢，就是把我们的心愿跟上帝的旨意，让它能够联合在一起。 Bukan soal jawaban Tuhannya. 不是呢，上帝有没有回应你祷告的问题， Tapi apakah hati kita sungguh-sungguh hati yang mau berjalan dan setuju dengan kehendak Tuhan? 那么我们心呢，是否真的是同意，或是愿意跟上帝的旨意一起同行？ Kalaupun Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan permintaan kita, maukah kita juga sejalan dengan kehendak Tuhan di dalam jawaban itu? 如果呢，上帝已经回应了祷告，但是我们是否愿意在这个回应当中，我们愿意与上帝同行？ Saudara, ketika Tuhan menjawab Elisabet dan Zakaria dalam doanya, mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. 当这个撒迦利亚和以利沙伯蒙上帝垂听了他们的祷告，他们就做了一件事情。 Yohanes bertumbuh besar, dipelihara baik-baik untuk menjadi jalan pembuka bagi Kristus. 那么这个施洗约翰长大成人，他就是成为耶稣基督的开路先锋。 Saudara, mereka tidak memperlakukan Yohanes seperti anak emas. 他们呢没有宠爱呢这个孩子， Waduh sayang, anak emas nih udah lahir di usia tua satu-satunya. Disayang, gak usah diapa-apain, pokoknya disayang habis-habisan tanpa kemudian dididik dengan benar. 或 Enggak. 者呢有人认为呢这是我年老得子呢，所以我必须要宠爱他，但是他们并没有这么的做。 Tuhan mau memakai Yohanes, Tuhan titip sama Zakaria dan Elisabet. Mereka juga ikut di dalam rencana Tuhan. 所以呢，上帝要使用这个撒迦利亚以及伊丽莎白，让他能够成就上帝的旨意。 Nah, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini dalam keluarga kita? 弟兄姐妹们，你和我们的家庭现今又如何呢？ Di dalam segala pergumulan kita, ada nggak sih kita bertumbuh di dalam doa-doa kita? 是否呢，在问题当中，我们有没有在祷告中成长？ Atau jangan-jangan doa kita lebih banyak berisi keluhan, 或者是我们的祷告呢，更多的这个抱怨、 permohonan. 恳求？ Namun kita lupa kita perlu menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. 但是我们忘记了把我们的心愿跟上帝旨意融合在一起。 Apapun jawaban yang Tuhan berikan seharusnya adalah menolong kita memahami kehendaknya dalam hidup kita. 无论是上帝对我们是怎么的一个回应，我们应该呢跟上帝的旨意来融合在一起。 Saudara, pada waktu awal pernikahan saya dengan Semu, 当我刚结婚的时候，
Di malam pertama, saudara, ketika kami selesai pemberkatan nikah, pesta, udah capek itu, saudara ya. 那么当我们第一天呢，因为呢有这个祝福礼呢，然后又呢这个筵席呢，所以呢我们非常的疲倦了。 Saudara, di malam pertama kami bersama-sama, saya mengajak semua, yuk kita berlutut di depan ranjang kita. 然后呢，我就邀请师母在金婚的第一个晚上呢，就在这个船边一起祷告。 Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya, pimpinannya yang sudah menyertai perjalanan kita sampai hari ini. 我们向上帝献上感恩，因为是上帝的带领，使我们能够走到今天。 Mari kita juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong, memimpin kita menjalani kehidupan pernikahan kita di depan. Kita nggak tahu ada apa, tapi kita mohon kasih karunia Tuhan memampukan kita. 所以他们还在恳求上帝带领他们以后所要走的人生的道路，他们恳求神来带领他们，与他们同行。 Saudara, kami berdoa dengan menangis di hadapan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan menolong kami dalam perjalanan pernikahan. 我们在神的面前，我们流泪祷告，我们恳求神来带领我们前面的道路，与我们同行。 Saudara, entah berapa kali kami juga menangis dalam perjalanan pernikahan kami, di dalam doa-doa kami. Tapi disitulah kami juga bertumbuh di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. 我们在我们祷告当中，时常将我们的婚姻、我们的前面道路全然的交托给主，求神自己来带领，与我们同行。 Kami tidak sekedar meminta, tapi kami memohon agar Tuhan memampukan kami berjalan ikut dengan kehendaknya. 所以呢，我们不单只是不只是在那边求，乃是在那边恳求，就是恳求主与我们同行。 Yang kedua, saudara, 第二， keluarga Zakaria dan Elizabeth adalah keluarga yang bertumbuh di dalam pengharapan. 就是呢，这对夫妻呢，他们是在盼望中这个成长。 Saudara, mereka tidak berhenti berharap sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan. 虽然呢情况不良好，但是他们并没有失望。 Sekalipun tidak ada alasan untuk bisa tetap percaya, mereka tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. 虽然呢他们是活在这个这个不蒙应许的当中，但是他们仍然在这个盼望中成长。 Saya pernah bertanya kepada beberapa jemaat yang sudah punya anak lebih dari satu. 我曾经问过呢几个呢有超过一个孩子以上的家庭， Mau punya anak lagi enggak? 你们还要加添你的孩子吗？ Aduh, Musa, anak udah gede, ngomongnya udah gitu ya. Udah enggak lah ya, enggak. 很多人说呢，祷告已经孩子大了就已经够了。 Nah, ini ibu-ibu mungkin mesti belajar dari Elizabeth. Udah usia nenek-nenek, hamil loh. 所以我们向伊丽莎白来学习，虽然年纪老迈呢，但是她还是怀孕。 Saya ingat dulu mendampingi semua hamil anak pertama kami. Ya. Tiap malam pijitin. 我还记得呢，当师母呢怀孕第一个孩子的时候，晚上呢就给她按摩。 Sudah tidur pakai AC masih kepanasan kipasin. 如果已经有了冷气，她还是觉得很热，我还是为着用这个扇来让她没有。 Dokter tanya, ini lahirannya mau sesar apa mau normal? Mau normal, Dok. 然后呢，护士问呢，你们是要自然的生产呢，还是剖腹？ Dokter 当然我 bilang, 们是想要自然。 sok atuh kamu olahraga kalau mau normal. 如果呢你要正常生产的话，你必须去运动。 Wah, setiap Senin pagi, saudara, saya bawa semua ke hutan kota. Ayo, jadi kayak coach. Ayo, jalan 然 ya. 后每一个星期一早上呢，我就跟师母呢两个人呢就去晨跑。 Dengan perut yang 散步 makin membesar itu ya, saya juga merasa berdosa hari ini, saudara ya. Jadi, wah enak banget saya, ayo semangat ya, semua jalannya udah keringetan, udah gitu ya. 就是呢，看见呢这个师母呢怀孕重了，肚子很大了，她走得很辛苦。但是我的男儿在海那边一直很热情的在那边喊她加油走。 Saudara, hamil di usia yang muda saja nggak mudah, apalagi di usia yang sudah lanjut. 弟兄姐妹们，在年轻的时候呢，怀孕已经不是一件容易的事情了，尤其是在年纪老迈的时候。 Tapi Elizabeth percaya 但是伊丽莎白相信， kalau ini adalah kehendak Tuhan, maka dia tetap berharap kepada Tuhan. 如果这是上帝的旨意，所以她仍然盼望上帝。 Bahkan setelah anak itu lahir, mereka membesarkan anak itu seturut dengan apa yang Allah inginkan. 所以当这个孩子出生之后，他们就是按照上帝的旨意来抚养这个孩子。 Bagi manusia nggak mungkin, 在人是不可能的事情， tapi bagi Allah mungkin. 在上帝凡事都能。 Memang tidak ada gading yang tidak retak.
就是说呢，没有不带裂缝的象牙， Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. 但是呢，在上帝没有难成的事，阿门。 Gak ada keluarga yang tidak sempurna. 没有一个完美的家庭， Semua keluarga pasti tidak sempurna. 每一个家庭肯定是不完美的。 Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Ia mau bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Amin. 但是呢，如果上帝愿意在我们家庭当动工的话，那么呢，上帝呢必定是赐福我们的家庭。 Maukah saudara dan saya hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan yang mengasihi kita? 是否我们每个人愿意来到上帝的面前？ Kita meminta agar Tuhan menolong kita untuk bisa bertumbuh di dalam Dia. 我们恳求主帮助我们，能够在他的帮助之下，我们能够得以成长。 Bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan seluruh anggota keluarga kita datang kepada Tuhan. 而且跟我们家庭的成员，就是跟我们配偶或者跟我们的孩子一起来到神的面前来向他祷告。 Jangan biarkan keluargamu seperti pohon bonsai yang segitu aja puluhan tahun. 所以呢，我们不要让我们的孩子好像那个就是呢，不要让他们好像那个bonsai 一样。 Tapi biarlah keluarga kita boleh terus bertumbuh, makin lama makin besar, makin lama makin besar. 我们希望我们的家庭呢，能够越长越越大。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan tolong kami 主啊，求主你帮助我们， untuk kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. 主啊，帮助我们每个人成为行道的人。 Pimpin sertai kami. 主啊，求主你带领我们每一位。 Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. 主啊，在下子我们要领受圣餐。 Kami mau memenuhi undangan-Mu bagi kami semua. 主，我们每一个人要接受你的邀请。 Biarlah kami boleh semakin erat dan dekat dengan-Mu ya Tuhan. 主啊，求主你帮助我们，让我们每一个人更亲近你。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名